Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, tengok ni ya. Baik, kita berada di layan yang pertama. Ya, layan yang pertama ni sebenarnya ialah pelajaran peringkat 1 tau. Pelajaran peringkat pertama sebenarnya. Ya, jadi hari ni kita akan sambung. Ini diagram yang pertama kan. Yang ini kita bahas panjang minggu lepas kan. Jadi hari ni kita nak masuk diagram yang kedua tuan-tuan. Kita nak masuk diagram yang kedua. Diagram yang ketiga ni tuan-tuan jangan risau. Kita ada 2 diagram aja. Diagram yang ketiga ni sebenarnya ganti nama diri ya dekat dalam Quran. Aku, engkau, kami. So, apa yang kita cari jawapannya ada di ganti nama diri yang ketiga ni nanti. Sama ada dalam tu ada aku, kami, engkau, engkau laki, engkau perempuan dan sebagainya. Nanti kita akan masuk diagram yang ketiga ni nanti kemudian minggu depan baru kita masuk yang ni So minggu ni kita akan bahas, saya akan ulang tentang perkara ni. Dalam Quran ada beberapa jenis kalimat, sekejap je. Kemudian kita akan masuk diagram yang kedua hari ni tuan-tuan Kita kena cari jantina, jumlah dan ganti nama. Okey, tuan-tuan dengar elok Okey, yang ni semua tuan-tuan dah faham. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja. Yang pertama ialah kalimat isim, yang kedua ialah kalimat fi'il, yang ketiga ialah kalimat haraf. Tuan-tuan ingat kan? So cara nak cari, cara nak kenal dari sudut makna, dari sudut tanda pun tuan-tuan dah kenal kan? Okey, tuan-tuan dengar elok Okey, sebenarnya tuan-tuan, minggu ni kita nak cari ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat-kalimat Al-Quran Okey, yang ada ganti nama diri tersembunyi hanya dalam kalimat isim dan fi'il sahaja. Dalam kalimat haraf tidak ada ganti nama diri yang tersembunyi tuan-tuan Okey, kalimat isim dan fi'il ni dia akan berubah bunyi sebutan dia bergantung kepada jantina dan jumlah dia. Yang itu yang saya wajib kena jelaskan pada tuan-tuan macam mana nak cari secara teknikal kalimat fi'il ni sebenarnya tuan-tuan nak cari ganti nama diri tersembunyi tak susah, tuan-tuan baca terjemahan dia je kan. Dia telah duduk. So apa ganti nama diri dekat dalam tu? Dia tapi itu secara bacaan ataupun makna yang saya berikan pada tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu sendiri macam mana secara teknikal dia macam mana, tu yang sedang kita bahaskan Okay, sekali lagi saya ulang tuan-tuan. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat, isim, fi'il, haraf. Yang ada ganti nama diri ialah kalimat isim dan fi'il saja. Haraf tak ada. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat itu merupakan kalimat isim atau fi'il, tuan-tuan pindahkan ke diagram yang kedua. Kalau kalimat haraf, kalau tuan-tuan jumpa kalimat haraf tak payah pindah. Yang kena pindah hanya kalimat isim dan fi'il saja. Faham tuan-tuan Baik, katalah tuan-tuan jumpa kalimat isim dan fi'il, tuan-tuan pindahkanlah ke diagram yang kedua. Katalah tuan-tuan jumpa kalimat isim, pindahlah diagram yang kedua. Lepas tu kalimat kedua tuan-tuan jumpa fi'il, pindahlah diagram yang kedua Diagram yang kedua ini adalah kalimat untuk isim dan fi'il. Perbahasan hanya untuk isim dan fi'il saja Baik, tuan-tuan dengar dulu ni diagram kedua Diagram hijau, diagram yang kedua. Baik, bila tuan-tuan jumpa kalimat isim dan fi'il, tuan-tuan pindah ke diagram yang kedua, maka dengar tuan-tuan tuan-tuan kena cari 3 maklumat penting dalam kalimat isim dan fi'il itu. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu jantina kalimat itu muzakkar ataupun muannas. Yang kedua, tuan-tuan kena tahu jumlah kalimat itu mufrad ataupun jamak. Kadang-kadang kalimat tu orang-orang Islam, tu ramai ustaz. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa orang Islam, itu seorang aja. Kadang tuan-tuan jumpa masjid, tu ramailah. Ni jamak, ni mufrad. Kalau tuan-tuan jumpa masjid, dia satu masjid. Kalau tuan-tuan jumpa masjid, tu banyaklah. Apa tanda dia? Dari segi makna tuan-tuan boleh jawab. Dari segi tanda dia apa pula? Yang tu yang sedang kita bahaskan Dan yang ketiga, tuan-tuan kena tahu ganti nama diri dalam kalimat tersebut. Pertama, kedua ataupun ketiga. Okey, hari ni kita cuma nak bahas jantina saja tuan-tuan. Tuan-tuan dengar dulu Kalau tuan-tuan jumpa kalimat itu, kalimat isim ataupun fi'il, nama ataupun perbuatan, yang pertama tuan-tuan kena tengok jantina dia. Jantina ada 2 saja, muzakkar ataupun muannas. Muzakkar ataupun muannas. Okey. Kalau kalimat nama, tuan-tuan tengok ta marbutah dekat ujung tu. Kalau kalimat nama, tuan-tuan kena tengok ta marbutah dekat ujung tu. Kalau kalimat perbuatan pula, tuan-tuan kena cek tengok ada tak P, huruf P dalam kurungan. Ni tak ada kurungan kan? Dia sebenarnya kalau dekat dalam ayat tu, dia ada P dalam kurungan. Cara tuan-tuan nak tengok ujung ayat tu ada ta marbutah ataupun ada P dalam kurungan. Tanda isim ada ta marbutah kalau dia muannas. Tanda fi'il ada P dalam terjemahan. Okey, baik tuan-tuan. Contoh dia apa? Contoh dia tuan-tuan, kalimat-kalimat yang kalau tuan-tuan nampak ada ta marbutah di hujung dia, macam kalimat kita bagi solah. Ta marbutah ni kat ujung dia ada
Tuan-tuan banyak kan baca kalimat yang ataupun kalimat-kalimat yang ujung dia ada contohnya macam muslimah ataupun kafirah. Kalau lelaki muslim, perempuan muslimah, nampak? Kalau lelaki jamil, perempuan jamilah. Kalau lelaki karim, perempuannya karimah. Kenapa kat ujung tu tanda muannas? Memang ta marbutah tu ialah tanda muannas dalam kalimat Al-Quran, dalam kalimat bahasa Arab. Ataupun tuan-tuan jumpa kalimah azizah. Kalau lelaki aziz kan, perempuannya ada ta marbutah azizah. Itu kalau ada ta marbutah maka kalimat itu ialah kalimat muannas. Ya. Begitu juga itu nama-nama orang Azizah lah, Jamilah. Tapi kalau benda-benda yang selain daripada nama orang pun sama juga tuan-tuan. Kalau hujung dia ada ta marbutah maka bagi orang Arab ejaan kalimat itu tiru ejaan muannas, tiru ejaan perempuan. Apa contoh dia? Contoh dia macam kalau tuan-tuan jumpa kalimat papan putih, papan hitam, orang panggil saburah, kan ada kat ujung tu. Ataupun orang Arab sebut kereta sayarah, ataupun orang Arab sebut ni kertas ni waraqah, ataupun orang Arab sebut apa bag, hakibah, maktabah. Jadi apa saja yang ada dekat ujung itu ialah kalimat muannas. Faham tak? Madrasah kan ada kan. Jadi kalau ada ta marbutah dekat ujung kalimat tu, maka bagi orang Arab kalimat isim ini ejaannya ikut ejaan muannas. Faham tak? Ya. Okay, ta marbutah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sambung dia jadi ta, kalau tuan-tuan baca berhenti dia jadi ha. Contohnya lailatil kan, lailah inna anzalna fi lailah. Kalau tuan-tuan nak berhenti kat lailah jadi tau ta marbutah. Tapi kalau tuan-tuan baca sambung inna anzalna fi til qadri, nampak? Lailatil ta pula lailatil qadri. Jadi kalau baca berhenti lailah, kalau baca sambung jadi lailatil, jadi ta pula. Jadi ta marbutah ni unik dia tuan-tuan. Kalau baca berhenti dia jadi ha, kalau baca sambung dia jadi ta. Itu cara kita nak kenal kalau kalimat itu kalimat muannas. Okey, kalau muzakkar macam ni, kalau perempuan ada ta marbutah ada Kalau muzakkar macam ni, kalau muzakkar tak payah bahas lah, tak ada ta marbutah lah. Contohnya apa? Sebutlah apa saja. Masjid, mana ada kat ujung? Ataupun kitab, ujung dia ba kan, mana ada ta marbutah kat ujung? Bukan kitabah, bukan masjidah. Jadi kalau yang tak ada ta marbutah, bagi orang Arab ejaan tu ejaan muzakkar. Kalau ada ta marbutah bagi orang Arab ejaan itu ejaan muannas. Kalau perempuan macam ni pula, kalau fi'il macam ni ustaz, nak tahu. Kalau fi'il adakah tengok ta marbutah juga? Tak. Kalau fi'il tengok ada huruf P dalam kurungan terjemahan dia tu. Tengok terjemahan dia, dalam kurungan dia ada P, maka kalimat itu ialah kalimat itu ialah kalimat muannas. Kalau tak ada P, kalimat muzakkar lah. Itu mudah dia. Okey tuan-tuan, kita ambil ayat Quran, kita masuk kita ambil surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ini ayat yang mudah tuan-tuan Kita tinggalkan surah Baqarah sekejap, kita masuk pada ayat dalam juzuk Ammar, di juzuk 30, juzuk Ammar ni Okey, ayat pertama tuan-tuan Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadri Okey, tuan-tuan tengok dulu Okey, nanti saya besarkan tulisan dia. Alright. Okey, kalimat yang pertama inna. Inna ni ada berapa kalimat tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ada dua warna tau. Yang pertama inna, yang kedua na. Dia sebenarnya innana ejaan dia asal. Tapi dalam keadaan ni orang Arab dia mudahkan letak tasydid kat sini inna. Inna asalnya innana asal dia Okey, tapi bacaan Al-Quran jangan baca innana, baca inna. Cuma itu ejaan dia yang sebenar Okey tuan-tuan, inna ada dua kalimat. Yang pertama inna. Inna maknanya sesungguhnya. Inna maknanya sesungguhnya. Na maknanya kami, nampak? Nampak dua kalimat Yang merah ni kan terjemahan ni warna merah, sesungguhnya kan. Yang hitam ni kami, nampak ni? Okey, inna dulu. Inna maknanya sesungguhnya. Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Inna. Inna ialah kalimat haraf. Betul ke tidak? Okey, sesungguhnya. Apa gelaran dia kalau tuan-tuan masih ingat? Sesungguhnya. Ni haraf kan? Kalau tuan-tuan buka halayan yang kedua, ini ialah haraf penegasan. Kan? Sesungguhnya. Itu haraf penegasan. Okey, na makna kami tuan-tuan kan? Kami, engkau, aku, dia, mereka, saya, awak. Tu kan ganti nama diri kan? Kalau ganti nama diri dia isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Dia ialah kalimat isim. Betul ke tidak? Kalimat isim
Isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi dia. Gelarannya isim ganti nama diri. Ya. So fungsi dia jadi apa? Jadi ganti nama diri lah. So ganti nama diri pada siapa? Dalam konteks ni dia jadi ganti nama diri kepada Allah dan kerajaannya kan. Kami turunkan ia pada malam Lailatul Qadar kan. So kami itu rujuk kepada Allah dan kerajaannya yang maha besar. Okey, anzalna tuan-tuan. Tengok anzalna. Anzalna maknanya kami telah menurunkan. Nampak Kami telah menurunkan. Ini kalimat apa tuan-tuan? Ada telah, ada kami. Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa yang ada telah? Fi'il madhi. Betul ke tidak? Ganti nama diri dalam anzalna ni apa? Kami. Nampak tak? Tak payah cari dulu, jumpa terus, boleh terus baca. Ini fi'il. Fi'il senang Okey, who. Who maknanya dia tuan-tuan Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Yang ni who, dia, nya, aku, engkau, mereka, saya tu semua sama kategori. Itu ialah isim ganti nama ganti nama diri. So ini rujuk kepada who ni rujuk kepada Al-Quran. Kami telah menurunkan ia. So ini ialah kalimat muzakkar tuan-tuan. Ini ialah kalimat muzakkar. Yang ni kita belajar kemudian. Dia kalau muannas bukan who tau. Ha alif. Tuan-tuan ingat tak kalau kita baca doa orang meninggal? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau hu atau hi, dia kalimat ni rujuk kepada lelaki lah. Kan? Allahumma ghfir lahu, yang meninggal tu mesti lelaki. Tapi kalau yang meninggal tu perempuan, Allahumma ghfir lah ha alif kan? Allahumma ghfir ha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi kalau ha alif tu muannas. Kalau hu atau hi dia rujuk pada muzakkar. Yang ni kita bahas kemudian nanti. Okey, fi. Fi ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Okey, fi ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat haraf. Ingat tak Okey, tengok sini, saya bawa balik kat sini Okey, fi ada kat sini kan tuan-tuan Fi dia ialah kalimat haraf maknanya dalam Okey, kalau kalimat haraf ada atau tidak ganti nama diri tersembunyi dalam dia tuan-tuan? Ada tak? Jawapannya tak ada. Yang ada hanya dalam kalimat isim dan fi'il saja. Betul ke tidak? So kalau sekiranya fi tuan-tuan jumpa, perlu ke tuan-tuan pindah diagram yang kedua? Jawapannya tak payah Ustaz. Sebab diagram yang kedua ni hanya untuk isim dan fi'il saja. Haraf tak payah pindah. Okey, kita pergi pada kalimat yang berikutnya selepas fi Okey, selepas fi tuan-tuan jumpa kalimah lailati Okey, lailati. Okey, apa makna lailati tuan-tuan? Lailati maknanya malam. Betul ke tidak? Lailati maknanya malam. Lailah malam. Malam, siang, pagi, lusa, besok, lusa tulat ataupun ini kalimat isim ke fi'il ke haraf tu yang penting sekali Ini tentulah kalimat isim kalimat isim. Jadi kalau kalimat isim tak ada alif lam tapi ada baris bawah di hujung tuan-tuan inilah kalimat isim. Okey, sekarang ni soalan saya. Kalimat isim ada atau tidak ganti nama diri tersembunyi di dalam dia? Lailati lailati. Ada atau tidak ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat isim? Adalah. Yang tak ada hanya dalam kalimat haraf saja kan. Dalam isim dan fi'il ada ganti nama diri tersembunyi di dalam dia. Betul ke tidak tuan-tuan? Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim, perlu atau tidak tuan-tuan pindah ke diagram yang kedua. Nanti saya bawa balik diagram. Tadi lailati ialah kalimat isim. Betul ke tidak? Ada baris bawah di hujung. Betul ke tidak tuan-tuan? So kalau kalimat tu kalimat isim, perlu ke tuan-tuan pindah diagram yang kedua? Isim. Ada tak ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat isim? Jawapannya ada. So pindah tak diagram yang kedua? Jawapannya pindah Okey, kita kena cari jantina kalimat lailah tu. Jumlah kalimat lailah tu satu malam ke banyak malam, ataupun ganti nama diri dalam, yang ketiga ganti nama diri dalam kalimah lailah tu kita kena cari. Tapi jumlah dan ganti nama ni kita jelaskan pada pertemuan kita nanti-nanti Okey, sekarang ni kita tahu jantina saja. Jantina kalimah lailah itu, lailati lailah, dia muzakkar ke muannas tuan-tuan? Tuan-tuan, muzakkar ke muannas lailah? Cuba kita tengok balik kalimat tu tuan-tuan. Dia kalau muannas ada ta marbutah tau. Ataupun pi dalam kurungan. Cuba tuan-tuan tengok. Ada tak ta marbutah ataupun pi dalam kurungan Cuba tengok lailah ni. Ada tak ta marbutah di hujung dia? Jawapannya ada. So kalimat lailah ni bagi orang Arab, ejaan dia ejaan muannas ke muzakkar tuan-tuan? Jawapannya muannas lah sebab ada ta marbutah kat hujung. Nampak tak? Okey, baik. Sekarang ni al-qadari. Al-qadri maknanya al-qadar lah, kemuliaan ada terjemahannya maksudnya kemuliaan. Okey tuan-tuan. Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini kalimat isim. Ada dua tanda. Yang pertama ada alif lam, yang kedua ada baris bawah di hujung. Betul ke tidak? Okey, baik. Kalau kalimat isim perlu atau tidak tuan-tuan pindah diagram yang kedua?
Ataupun soalan lain, ada tak ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat isim? Jawapannya ada. Jadi kalau ada, perlu tak tuan-tuan pindah ke diagram yang kedua, diagram hijau yang kedua yang bawah tu? Jawapannya kena pindah lah, betul ke tidak? Okey, sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kena cari 3 maklumat tau. Jantina kalimat tu, jumlah kalimat tu dan ganti nama diri dalam kalimat tu. Sekarang ni kita baru belajar tentang jantina saja. Saya nak tanya, jantina kalimat Al-Qadri ni muzakkar ataupun muannas tuan-tuan? Ini kuis kita hari ni. Saya nak tahu Al-Qadri ni jantina kalimat ni isim. Ni isim Okey, sekarang ni kalau isim ada ganti nama diri tersembunyi. Jadi sebelum tuan-tuan tahu ganti nama diri tersembunyi, saya nak tuan-tuan kena tahu 3 maklumat. Jantina, jumlah dan ganti nama Okey tuan-tuan, jantina kalimat Al-Qadri ini muzakkar ataupun muannas? Jawab saya. Kalau dia muzakkar kenapa? Kalau dia muannas kenapa? Tolong jawab soalan dan hantar ke nombor biasa tuan-tuan 010 817 3131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada pertemuan kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.